Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi dengan Pak Angah hari ni dalam slot DBS. Okey. Hari ni Pak Angah nak tunjuk cara nak install software Microsoft Muazzin. Okey. Lagu mana rupa Muazzin ni? Okey, sebelum tu gapo dia Muazzin ni? Okey. Muazzin ni dia adalah software takwim ataupun jadual ataupun kalender waktu semaya. Kalau kita sebut mudah-mudah ni kat jam semaya lah. Biasa kita tengok di masjid, surah. Okey. Fungsi utama dia untuk nak royak waktu semaya. Okey, dalam sehari tu hari ni dia akan tunjuk semaya subuh pukul berapa, Zuhur pukul berapa, Asar pukul berapa, Maghrib pukul berapa, Isya pukul berapa, lepas tu dari lagi Duha pukul berapa. Okey. Lepas tu lagi bila masuk waktu semaya, dia akan bagi indikator ni kita boleh set sama ada nak suruh dia bell ataupun nak suruh dia bunyi beep bunyi tok gitu. Mana untuk contoh benda tu biasanya kalau di masjid kita tak suruh alat tu bell sebab Tok Bila ke bell. So alat muazzin ni dia akan bagi isyarat aja, bunyi sekali tok, lepas tu dia tunjuk di skrin. Okey, waktu untuk bila melakukan azan ada lagi berapa minit. Okey. Muazzin ni dia boleh guna di masjid. Okey. Dia boleh juga guna di pejabat, tak ada masalah. Dia memang bagus. Dia untuk untuk kita jaga solat. So bila masuk aja waktu semaya dia akan bell. Okey. So di rumah pun okey, di pejabat pun okey, di masjid tu tentu dah lah. Okey, selain daripada tunjuk waktu semaya, muazzin ni juga kita boleh guna untuk papar benda lain. Kita nak tunjuk benda-benda lain. Okey, sebab waktu semaya tu semaya lah. Okey, kadang-kadang ada benda lain juga kita nak royak. Okey, nak royak program masjid, kita nak royak aktiviti, nak royak ada pengumuman, nak royak gotong royong ke gapo ke. Okey. Ataupun kita nak tunjuk banner gambar ada program mana dengan muazzin ni dia boleh buat benda tu. Okey. Maknanya selain daripada tunjuk waktu semaya, dia tu boleh tunjuk maklumat lain. Tapi keutamaan dia pada waktu semaya. Maksud dia gini, pada masa dia tunjuk maklumat lain pun waktu semaya tu kekal ada bahagian bawah tu ada. Okey. Katalah dia tunjuk ni ada pengumuman gini, bawah tu kekal ada waktu semaya. Lepas tu lebih kurang 5 minit sebelum masuk waktu semaya, dia akan duduk di main screen tu, dia ada countdown. Okey, mana dia tak lain dah lah. Sebab keutamaan sistem muazzin ni untuk tunjuk waktu semaya. Okey. Muazzin ni di Kelantan ni ada banyak dah juga masjid kita pasal. Okey. Lepas tu dalam internet pun ramai sebenarnya follower dia tanya nak cari mana benda ni. Okey, kebanyakannya dia minta, dia tanya harga package berapa kan. Okey. Jadi hari ni Pak Angah tunjuklah. Okey. Muazzin ni dia dalam bentuk software. Dalam bentuk CD gini. Okey. Ada jual setakat ni Pak Angah letak dalam Lazada dengan Shopee. Okey. Kalau nak mari beli sini direct pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi dia ni software. Okey. Jadi package tu kalau orang minta Pak Angah buat juga. Cumanya Pak Angah lebih kalau install sendiri lah, beli software mana boleh guna mana-mana komputer. Okey. Sebab muazzin ni dia mudah aja. Dia boleh run di mana-mana komputer. Operating system dia Windows 7 ke atas lah sampai Windows 10. Okey. Komputer tu ni macam-macam. Kita boleh beli second hand. Kalau nak jimat lah, beli second hand. Ataupun kita boleh guna komputer kecil tu. Okey, kita boleh guna mini PC gini. Mini PC gini banyak jual dalam Lazada. Harga dia lebih kurang 300 lebih-lebih. Okey. Dalam ni biasanya Windows 10.
Okey, maknanya dia boleh gunalah untuk install Muazzin ni. Okey. Cuma dia limit memori dia kecil. Memori dia dah ada 32GB. Okey, tu pandai-pandai lah, tak boleh buat terlalu banyak gambar lah. Tapi setakat ni rasanya tak penuh dengan 32GB tu. Okey, boleh handle. Okey. Dia ada satu lagi jenis stick PC kecil tu. Okey, itu pun boleh juga. Okey. Cuma Pangus nak tunjuk installation hari ni, Pangus nak guna komputer ni. Okey. Komputer ni kita panggil komputer NUC. Okey, ni komputer branded lah, ni kotak dia. Okey. Ada kotak dia gini. Okey. Komputer ni Pangus pilih ni model NUC 7C JYH. Okey, ni bukan paling tinggi. Okey. Ni dia punya CPU dia Celeron. Okey, tapi okey, boleh guna, tak ada masalah sebab komputer ni pun memang didesign untuk signage. Kalau tengok sini dia apa ni? Dia ada dua port HDMI. Biasanya kalau di masjid tu memang kita nak dua. Kalau ada HDMI kita kena pakai splitter dulu pula lah. Sebab biasa kalau masjid kita bukan pasal TV, kita pasal banyak TV. Lepas tu biasanya dalam bilik tu siap tu pada monitor. So kita kena ada dua lah sekurang-kurangnya. Nanti luar ni ada cabai dia pula lah. Okey. Dia memang dia komputer ni dia design untuk signage, dia support sehingga 4K mana signage besar lah. Muazzin ni dia guna Full HD aja. 4K tu 4 kali skrin ni. Okey, ni saya nak tunjuk cara nak install perisian Microsoft Muazzin ni dalam komputer. Okey. Untuk install dalam komputer kita kena ada installer. Okey, kalau adik kakak beli produk ni dalam Lazada atau Shopee, okey, dalam ni ada CD dah. Okey, dalam CD ni ada installer. Okey, jadi tak payah online, boleh terus guna installer dalam ni untuk install dalam komputer ni. Tapi sini Pangus nak tunjuk cara lain sikit lah. Okey, sebab kebetulan sekarang ni komputer ni online, jadi Pangus nak tunjuk cara nak ambil installer daripada internet. Okey, kelebihan installer daripada internet ni biasanya dia terkini lah. Sebab kalau dalam CD ni dia mungkin masa kita burn tu dah 4-5 bulan lepas kau, jadi dia ni sikit outdated sikit. Okey, jadi kalau nak terbaru, semula-mulanya ambil daripada internet. Okey, jadi setelah ni Pangus nak tunjuk cara nak ambil installer daripada internet. Okey. Dalam komputer ni, dalam komputer utama untuk Muazzin ni, dua software perlu kita install, iaitu yang apa ni, software server dia lepas tu lagi software Muazzin tu sendiri. Okey, software server ni server Fleetgate, sebab Muazzin tu dia client server, dia guna server. Okey, jadi dua-dua software ni kita akan install dalam komputer ni. Okey. Okey, lah ni Pangus nak tunjuk cara nak ambil installer dia tu daripada internet. Okey, kalau sini kita ada Internet Explorer. Okey, buka Internet Explorer ni. Okey. Okey, kita pergi ke homepage srcsb.com/muazzin. Okey, slash sekali lagi. Okey, page official homepage untuk produk Muazzin ni. Okey, atas ni ada link download, so kita tekan link download tu. Okey, akan pergi ke homepage ni, turun sikit bawah, kita akan nampak ada 3 installer dalam ni. Okey, 3 installer tu, satu server Fleetgate, yang kedua software Muazzin tu sendiri untuk menjadikan komputer ni jadi gel tu. Okey, lepas tu satu lagi Muazzin control panel. Okey, tapi dalam komputer utama ni kita tak install Muazzin control panel, kita install dua aja, Muazzin dengan server. Control panel tu kita perlu install dalam komputer lain kalau kita nak guna komputer tu untuk update content dalam Muazzin tadi. Tapi kalau kita nak update direct daripada komputer ni, dalam Muazzin tu sendiri pun boleh dah, tak payah install control panel dia. Okey.
Jadi sini panggil install Fleetgate dulu. Okey, kita ambil installer dia. Okey, tekan installer Microsoft Fleetgate Basic 9 ni. Okey, tekan tu. Dia akan download file setup Microsoft Fleetgate Basic 9 MSI ni. Okey, kita save dulu. Okey, tunggu dia download. Dia makan masa sikit, lebih kurang 10 MB saya data tu. Lebih kurang dia tulis 16.8 MB, tak besar mana, kecil je. Okey, tunggu sekejap lagi. Dia ada scanning sikit. Okey, selesai. Okey, bila selesai tu kita tekan je run. Okey, ataupun nak buka folder dulu pun boleh juga. Okey, sini Pak Ngah tunjuk ni, terus aja tekan run. Okey, bila run dia run program setup tadi. Okey, ni window security dia lah. Dia bila dia detect satu software dia tak kenal, so dia tak say run. Okey, tapi kita boleh set sini lah, tekan more info, run anyway. Okey, jadi dia run installer ni duduk belakang ni. Okey, senang je, jawab next je, tekan next je, next. Okey, lepas tu jawab yes. Okey, close. Okey, selesai install server. Okey, nak tahu jadi kau dah install tadi, kita tengok ke atas desktop ni ada ikon ni. Okey, Microsoft Fleetgate Basic. Okey, yang kedua kita akan install Microsoft Muazzin tadi. Okey, kita pergi balik semula ke homepage tadi. Okey, kita tekan link installer Microsoft Muazzin 9. Okey. Okey, file ni lebih kurang 51 MB. Okey, besar sikit. Seperti tadi juga, kita save. Okey, tunggu lebih kurang 2 minit situ dia. File yang dia download tu akan ada dalam folder download komputer ni. Jadi kalau nak katalah nak install di komputer lain, tak usah download pun tak apa, copy je file MSI dalam ni boleh pergi mana-mana komputer lah untuk install. Tak payah download banyak kali. Okey, lebih kurang 40 saat lagi. Okey, selesai dia download. Okey, kita boleh run direct, ataupun kalau nak tengok Pak Ngah nak tunjuk lah. Okey, boleh buka folder download tu. Okey, dari tu ada dua tadi, setup Muazzin dengan setup Microsoft Fleetgate Basic tu. Okey, jadi nak run Muazzin tu tekan je, double click atas file MSI dia tu. Okey, so seperti tadi jugalah. Okey, tekan more info, run anyway. Okey, tekan next. Lepas tu jawab yes. Okey, selesai dia install. Lalu ni kalau kita tengok desktop, show desktop, kita tengok. Okey, ada dua, Fleetgate Basic dengan Microsoft Muazzin. Dua-dua software ni dia akan komputer ni akan run automatic sebab installer tadi dah letak dalam startup. So bila komputer ni restart aja dia akan run automatic. Jadi semula bila buka aja komputer terus tubik je solat tu lah, tak win digital tadi, Muazzin tadi. Okey. Sini Pak Ngah nak try run dulu kot ni. Lepas ni nak restart, cuma nak try run dulu. Okey. Kalau komputer tu tak aja run lagi Fleetgate Basic ni, dia akan tanya, okey, nak allow ataupun tak. Okey, jawab allow access je. Macam ni Pak Ngah run dah tadi tu, dia tak tanyalah. Okey, nanti Muazzin pun support. Jadi Pak Ngah tak run lah, nanti Pak Ngah nak restart komputer ni. Okey dah, kita restart dulu. Okey, dia hidup semula dah, kita restart dia lah. Ni komputer ni hidup semula. Okey, ni proses startup dia. Jadi masa ni lepas ni dia akan run tu Fleetgate dengan Muazzin tadi.
Maknanya tiap-tiap kali kita tutup komputer, bila kita buka je komputer, dia akan terus terbit je. Okey, lah ni terbit je terus. Okey. Okey, seterusnya Pak Angah nak tunjuk lagu mana cara nak set apa ni, nak buat configuration dulu mula-mula. Okey. Sebab bila kita install tu kita tak tahu masjid tu nama apa dia. Okey, dia nak guna takwim kawasan mana, zone mana. So tak tahu. Jadi biasanya masa dia run mula-mula tu dia run kosong lah, tak ada apa. Okey. So kena set, kena buat configuration dulu mula-mula sekali. Okey, seterusnya selepas pada dia run tadi, dia run kali pertama tu biasanya dia run dengan data-data default ada dalam tu lah. Contohnya macam kalau tengok atas ni, title dia tunjuk Isyak Digital Signage, nama produk. Okey, ni lama lah, ni nama dia Muazzin. Okey, lepas tu waktu semaya pun tak pastilah dia ambil daripada mana. Kalau tak silap daripada zone 00. Okey, sebab tu bit duha lah ni. Okey, jadi sebelum untuk kali pertama selepas install, kita kena buat configuration. Kita kena set parameter tertentu tu supaya Muazzin ni boleh berfungsi dengan betul lah. Okey, untuk set itu okey, Pak Angah tunjuk cara dia. Mula-mula kena tutup dulu skrin ni. Okey, close screen. Okey, so mari sini. Okey, kita guna button preferences ni, okey, untuk nak buat setting dia. Okey, dia tunjuk skrin ni. Okey, mula-mula sekali title ni tab atas skrin atas sekali tu. Tengoklah, kalau masjid biasa kita letak nama masjid. Okey, kalau Muazzin ni duduk di pejabat, kita boleh letak nama syarikat, tak kira lah mana-mana. Okey, contohnya lah ni katalah kita duduk di masjid, so kita buat nama lah, contohlah kata Masjid Al-Husna. Okey. Okey, apa ni tag kita tarik tu, Muazzin dia support Unicode, dia panggil. Maknanya kita boleh bubuh tag tu dalam language gapo pun tak ada masalah. Tak semestinya bahasa Malaysia. Mana nak bubuh ikut Arab pun boleh, Jepun pun boleh, Cina pun boleh, semua dia support dia panggil multi language, Unicode dia panggil. Okey. Macam sini, okey, kita boleh suruh dia, contoh sini kita boleh kira, suruh Muazzin tu kira waktu sembahyang melalui latitude dan longitude, lokasi tempat kita ni, koordinat tempat kita. Okey, tapi biasanya jangan gunalah sebab waktu sembahyang ni dia ada zone tertentu. Jadi biasanya kita akan ikut takwim Jakim buat lah, sebab kalau ikut koordinat tak betul dah, sebab zone tu luar kawasan dia. Okey, jadi biasanya kita akan guna ni check use takwim. Okey, maknanya kita nak guna jadual takwim. Okey, so kita edit lah, maknanya kita masuk dalam ni. Okey, jadi kalau kita nak tarik semua ni pun okey juga. Okey, tapi biasanya banyaklah untuk senang cerita dengan software tu ada dah takwin Pak Angah import daripada homepage Jakim. Okey, jadi kita pilih aja. Okey, so select Jakim takwim. Okey, dia akan turbit gini. Okey, so select ni negeri mana kita, Johor, Kedah, Gawang apa. Okey, sini macam Pak Angah ni Kelantan. Okey, sini ni zone 2 Kota Baru, Pasir Putih. Okey, so dia akan isilah jadual tu dengan maklumat daripada jadual takwim Jakim tadi. Okey. Okey. Jadi lah ni Muazzin tu dia akan guna waktu semaya dia tu, dia akan tengok daripada jadual tadi. Okey. Ni main page. Main page ni dia ada 3. Satu jarum tu analog tadi, nampak mula-mula tadi tu ada jarum, ada bulat tu analog tu mula-mula sekali.
Kalau tak si analog tu pun kita ada J digital. Digital ni dia nombor J tu lah, nombor 7 segment tu. Okey, tu ada dua, ada bottom arrangement ataupun top arrangement, duk atas ke ataupun duk bawah. So boleh pilih lah. Macam sini Pak Angah kekal analog. Okey. Lepas tu location. Okey, location dia ada sini kita ada masjid, surau, house ataupun home ataupun office sebenarnya, pejabat. Okey. Lepas tu public area. Okey, ketiga-tiga tu dia ada sikit beza bila muazzin tu run. Contohnya macam surau dengan masjid ni gapo beza dia. Okey, surau kita boleh set time bila siapa masuk waktu bell tu nak suruh bunyi beep saja ke ataupun nak bell. Biasanya beep sajalah sebab tu bila ke bell. Masjid pun serupa juga. Cuma beza dia pada hari Jumaat, waktu tengah hari tu kalau surau dia tubik semaya Zuhur. Okey. Tapi masjid dia akan tubik baca khutbah skrin terima baca khutbah. Okey. Dia beza sikit. Okey, kalau macam home ni dia tak tunjuk dia kita boleh set dia bila masuk waktu semaya tu muazzin akan bell. Habis bell tu dia akan terus rotate information lain lah. Okey. Kalau macam di masjid, lepas pada bell tu dia akan tunjuk skrin blank, skrin black warna hitam tu, skrin warna hitam tu dengan tempoh masa tu untuk masa untuk semaya Jumaat. Okey, masa tu kita tak rotate info lain sebab takut ganggu jemaah tengah duduk semaya. Masa tu akan tubik skrin hitam, dia tulis solat gitu je. Okey. Public area tu pun sama juga, dia akan biasanya dia akan bell. Okey, lepas tu dia akan terus rotate lah benda lain. Okey. Okey, bawah ni pilih prayer caller ni, pilih masa bila masuk waktu semaya. Okey. Nak suruh muazzin ni buat apa dia? Okey, kalau masjid surau biasa kita suruh dia beep ajalah, dia bunyi beep. Okey, tu bila tahulah okey nak kena bell. Kalau di rumah kau pejabat, okey kita boleh set supaya bila masuk waktu tu dia bell. Okey, so dia bell. Supaya maknanya macam tu bila lah dia bell terus masuk waktu tu. Okey. Nan ni maknanya dia tak ayat apa lah, cuma dia tunjuk ajalah masuk waktu. Okey. Okey. Lepas tu tab sebelah dia ni, okey, timing. Okey, hak ni untuk kita nak set adalah timing delay dia. Contohnya okey, waktu azan berapa minit, okey, waktu iqamah berapa minit. Okey. Lah ni kalau default ni kalau kita value 0 gini maknanya dia default. Okey. Default ni biasanya kalau qamat tu 5 minit. Okey. Kecuali qamat subuh 10 minit. Okey. Tapi kalau kita nak suruh dia pelambat lagi, contohnya macam okey, masa qamat waktu subuh ni nak panjang lagi 15 minit. Okey. So kita boleh set sini. Okey. Contohnya macam iqamah waiting period untuk subuh. Okey, katalah kita set 15 minit. So kalau kita set gitu maknanya muazzin akan tunggu 15 minit masa selepas pada bell tu, barulah dia akan masuk waktu qamat, waktu solat. Okey. Okey, Pak Angah sambil sikit. Interval pages ni page dia rotate, mana bila dia show, dia tunjuk waktu semaya. Okey, lepas tu dah lepas beberapa minit dia akan rotate ke page lain. Lepas tu dia akan pergi ke banner, poster tu. Lepas tu dia akan pergi ke jadual, dia akan pergi ke pengumuman event ke apa tu semua tu. Okey, dia akan rotate semua. Okey. Tapi kalau kita tak asyik jadual, so kita boleh disable sini, disable ataupun enable, ikutlah. So boleh control sini. Okey, wording label. Okey, label contohnya macam semaya Zuhur tu kita tulis ZOHOR. Okey, hak ni boleh tukar sebenarnya, nama semaya ni boleh tukar. Kita boleh eja ikut kita nak eja lagu mana, ataupun kita boleh guna supaya tak adalah dia support Unicode.
boleh guna perkataan dalam bahasa Cina ke, dalam bahasa Tamil ke, Jepun, semua boleh. Bahasa Arab ke, ikutlah. Okey. Jadi kalau kita tak raya, dia akan guna hak default ni lah. Tepi ni hak default, hak asal dia. Okey. Tapi kalau kita nak tukar, kita tukar sini. So bila dia nak display tu, muazzin akan ambil hak kita set ni untuk dia akan papa atas tu. Okey. Okey. Itu kita setting dah mula-mula tu, sudah selesai semua, kita tekan okey. Okey. Jadi lah ni kalau kita run muazzin ni, okey, kita tengok. Okey. So atas dia dah akan tulis Masjid Al-Husna. Lepas tu waktu semaya dia akan ikut tadilah jadual takwim kita set tadi. Okey. Okey, macam lain hari Sabtu. Okey, 15 bulan 8 ni. Okey, ni waktu semaya dia. Okey. Okey, habis dulu bahagian apa ni, konfigurasi dia. Okey, seterusnya Pak nak tunjuk cara nak tukar konten tadi. Okey, nak tukar grafik, nak tukar teks, nak tukar jadual tadi. Okey. Mula-mula sekali kalau kata okey, sebab Pak nak tunjuk kita nak tukar guna komputer ni juga, bukan komputer lain. Dalam bilik tak siap bagaimana kita guna direct komputer ni. Jadi benda-benda kita nak tu kita kena bubuh dulu dalam SD card ke, dalam USB pen drive ke. Okey, grafik kita lukis ke apa semua tadilah. Okey. So kita masuk dulu sini dalam komputer ni. Okey. Okey, lepas tu kita kena close dulu skrin ni. Okey, kita pergi ke content manager. Okey. Dalam content manager ni kita tengok atas ni ada banyak tab, ada event, ada slide, announcement, horizontal messages dengan table. Okey. Event ni program-program masjid lah biasanya kita nak wakil gab dia. Okey. Jadi Pak tunjuk sesuatu lah, kita tunjuk ke event dulu. Okey. Ni contoh lah. Okey, dia kita ni ada group. Kalau nak dalam ni dia ada group aja, tak ada pilihan lain. Okey, so dalam tu kita boleh, dalam group tu kita boleh buat banyak program lah. Contohnya okey, panghubuh lah. Kini kita buat, kita reka je lah untuk nak tunjuk. Okey, katalah program tu setiap hari Ahad. Okey, katalah kita ada kelas tajwid misalnya. Okey, kelas tajwid. Okey, kita start pukul 10 pagi. Contohlah ni. Okey, contoh. Okey. Orang ngajar katalah Ustaz Zakaria. Okey. Kita nak ayat apa dia, katalah sila bawa Al-Quran. BRSAMA. Okey. Sila bawa Al-Quran bersama. Okey. So save. Jadi panggung besar je lah. Lepas ni tambah lah. Nak tambah lagi, add je baru dah kayak banyak dah, 2, 3 ikut lah berapa. Okey. Lepas tu apply. Apply ni dah kayak save ke database yang muazzin guna tadi. Okey. Lepas tu contoh slide pula bangun tunjuk. Okey. Slide dia ada 2 group. Okey. Background dengan poster. Okey. Background ni kita ada subgroup dia front page. Mana background kita nak letak di muka depan sekali tu. Ada j tu, bawah j tu kita boleh tukar-tukar background dia. Okey, hak ni grafik dia true size dia full HD. 1920 kali 1080 pixel. Okey, jadi sini Pak nak masuk ada dah lah ni. Okey. So kita add. Okey, kita pilih. Okey, macam ni tadi ke SD card tadi. Okey, muazzin, poster. Okey, ni bukan ni banner. Balik. Okey. Ni ada 4 gambar masjid. View, lash icon. Okey. So Pak nak masuk 4 background ni. Nanti bila dia display main screen tu, dia akan gila-gila lah dia tayar pak background tu. Boleh tambah, dia tak ada limit pun banyak mana nak tambah background dia tu. Ok, so panggung masuk pak tu lah sini. Sebab benda ni ready dah lukis dah. Ok, pak masuk.
Dia sebenarnya background ni kalau boleh biar gelap, baru tulisan tu comel. Kalau cerah biasanya dia akan interference dengan tulisan di atas tu, jadi tulisan tu tak apa nampak. Okey. Kalau boleh gelap-gelap lah. Kalau tak boleh nak buat lagu mana. Okey. Okey, panggil masuk part gambar masjid. Okey. Lepas tu dia ada sesuatu lagi dia panggil full screen poster. Dia full screen banner ni. Okey. Duduk bawah poster, full screen poster sini dia royak. Saiz benar, saiz true saiz paling molek sekali. 1920 kali 930. Okey, jadi dalam ni ada dah grafik panggung siap dah. Cuma kita nak masuk aja. So kita add. Add. Okey, poster ni ada 3 dalam ni. Okey, ada 3 ni. So panggung masuk 3-3 lah. Okey, add. Okey, untuk poster dengan background dia tak ada apply. Kita masuk tu dia terus masuk aja. Okey, announcement. Announcement ni simple aja. Dia ada title dengan isi. Okey, setiap announcement tu ada tajuk besar dia, lepas tu gapo dia kita nak royak. Okey. Dia serupa juga, dia boleh add banyak. Okey. Kita buat so. Okey, title dia katalah gotong royong. Okey, gapo dia isi dia? Okey, katalah pihak masjid akan mengadakan gotong royong untuk membersihkan masjid pada hari Jumaat ni panggung tulis je lah, tak, mungkin tak betul. Okey. Okey. Semua dijemput hadir. Okey, sudah tekan okey. 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 So panggung masuk soalah, nak masuk lagi pun masuklah banyak. Okey. Sudah tu tekan apply. Okey. Horizontal message. Okey, horizontal message hok duk scroll muka depan tu. Okey. Ni pun kita boleh masuk banyak message. Lepas tu seperti tadilah boleh macam-macam language. Kalau nak masuk tak ada masalah, boleh. Okey. Jadi lah ni contohnya panggung masuklah dua ke. Okey. Kita nombor tu turut tab dia dah ke display mana dulu. Okey. Okey. Dia tulisan kita tu kalau panjang dia akan scroll sampai habis ayat tu. Tapi kalau ayat tu pendek dia akan tunjuk semua ayat tu, dia akan center tengah-tengah. Okey. Contohnya okey. Mula-mula ni Pak Ngawak okey, selamat hari gitu aja, simple raya. Okey. Mesej yang kedua ni katalah okey. Buatlah gapo okey. Untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, okey, itu contohlah dua message. Okey, sudah tu apply. Okey, okey, table pula dia, table ni dia ada kolom, lepas tu dia ada row dia. Okey, so nak buat jadual tu katalah okey, new, buat jadual baru tekan new. Okey, kita boleh royak title dengan subtitle. Pangwak title saja dah lah, kutipan bulanan, simple aja. Ni contoh aja lah. Okey. Okey, subtitle tak payah buat. Okey, tekan okey. Okey, lepas tu kita kena add column.
jadual biasa dia ada kolom, ada row. So kolom pertama tu, katalah kolom pertama tu bulan. Okey, kolom kedua tu jumlah kutipan, contoh lah. Okey, katalah bulan 1 kutipan 800, contoh ni, puan buat contoh je lah. Okey, ni boleh, ataupun tulis nama boleh lah, comel je sikit, Januari. Okey, Pak buat 3 boleh je lah, contoh Okey, so apply. Okey, bila kita masuk lagu tu, okey, sudah masuk, okey, kalau kita run sekali lagi, muazzin ni dia akan guna data kita masuk tadi. Contohnya mula-mula depan ni, background ni, okey, dia akan terbit gambar masjid tadi. Okey, kita set tadi. Okey, nanti lepas ni dia akan pergi ke banner, dia akan pergi ke message, dia akan pergi ke event tu, semua dia akan tunjuk lah benda kita set tadi. Okey, boleh faham kan? Okey, jadi setakat itulah dulu Pak Angah tunjuk setakat tu dulu. Pak Angah nak boleh ajar, boleh tunjuk. So buat sendirilah lepas pada ni. Okey, sebenarnya Pak Angah nak cari orang boleh buat. Okey, orang boleh buat ni dia sebenarnya benda ni memang kalau user biasa mungkin dia payah sikit nak buat, tapi Pak Angah harapnya dealer-dealer kedai komputer tu, okey, so orang tahu sikit-sikit komputer, tahu faham sikit-sikit networking, okey, faham sikit-sikit database kau semua tu, okey, hal tu insya-Allah boleh buat. Okey, jadi kalau user boleh buat, dia boleh beli aja software ni di Lazada, dia boleh buat sendiri. Okey, kalau tak boleh buat, masjid-masjid kata tak ada orang pandai, okey, pergi cari dealer boleh buat. Dealer tu boleh cari panggah lah lagu mana nak dapat tu. Dealer akan ada harga special lah. Okey, cukup setakat tu dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.